Timbalan menteri dikecam selepas show cetak lebih banyak wang kertas. Orang ramai mengecam timbalan menteri belia dan sukan. Senator Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal gara-gara cadangan supaya bank negara mencetak wang lebih banyak wang kertas. Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Parti Bumi Bersatu itu menjadi sasaran warganet termasuk dianggap sebagai buta ekonomi. Ruangan komen Facebook Faisal dibanjiri dengan kutukan sentiran, antaranya meminta wang kertas dicetak lebih banyak itu turut dihulukan kepada mereka. Ramai berpendapat langkah itu akan mendatangkan kemudaratan lebih besar sekaligus menambah ketenatan menangani krisis ekonomi dan kesihatan ekonomi ekoran pandemik COVID. Kalau begitu tidak akan nilai ringgit akan susut. Apa guna kalau ada 1 juta tapi nak beli beras pun 500,000. Bidah Syahrizal. Okey, dan banyak lagi lah. Kemarin Faizal ketika berucap di Radio BFM menyarankan agar bank negara mencetak lebih banyak wang kertas untuk diagihkan kepada rakyat untuk dibelanjakan. Katanya langkah itu boleh dilakukan menerusi dasar keuangan iaitu helikopter money, wang helikopter dengan bank pusat secara langsung mencetak wang dan memberikan kepada rakyat supaya mereka dapat melanjakannya. The idea of helicopter money ni adalah di mana zaman dahulu dia macam tembak, dia helicopter money ni sepaham saya lah, mungkin saya silap di mana dia ambil duit lepas tu ditaburkan. Okay. So kalau kita tengok the definition of helicopter money is a term used for a large sum of money that is printed and distributed among the public. Itu economic punya terms, tapi secara hayalan ni seolah-olah kita ambil duit, letak atas kapal terbang, letak helikopter, itu kita taburkan kepada rakyat. Itu umpamanya lah, itu dipanggil helicopter money. Now, apa masalah dalam idea ni? Okay, it seems pada peringkat awalnya, macam baguslah, betul lah tu kan. Rakyat kurang duit. So, bila kurang duit, kita cetaklah lebih banyak duit. Okay, itu yang pertama. Number one, saya mempertikaikan, inilah antara armada ni, saya risaulah macam apa level pemuda kita sekarang ni, teruk sangat dia punya pemikiran ni. Armada ni, timbalan menteri ni, saya kata saya risau ni kalau pemikiran anak muda macam ni kan. Yang number one, saya kata ada orang mempertikaikan dia punya degree dia, daripada mana dia dapat degree. Okey, itu saya tolak tepi lah. Tetapi inilah antara yang minta dulu. Dia kata tak ada masalah. Kita akan minta supaya orang-orang kita diberi jawatan. Kita akan tulis surat recommendation. Mamat ni lah orang yang sama. So, what is the problem dengan cetak duit? Number one, okey, kita kena faham. Ini saya cakap dalam live saya beberapa hari lepas, saya borak dengan orang, saya tak ingat. Kita kena faham satu perkara. Duit yang ada is not going anywhere. Dia bukan sekarang ini, isu dia macam kes malam tadi saya sebut skandal Forex. Skandal Forex ni, duit kita dibawa keluar. Duit kita hilang 31 bilion keluar. Itu cerita lain. Di mana kita katakanlah duit dekat Malaysia ni ada 1 trilion. Nilaian dia 1 trilion katalah, saya tak tahu, satu kata. So sekarang ini 30 bilion sudah pergi keluar daripada negara. So dalam negara kita kekurangan 30 bilion. Berbeza sekarang ini, katakanlah sebelum COVID kita ada 1 trilion. Sekarang ini masa COVID, duit itu tetap ada 1 trilion. Dia bukannya rakyat sekarang ini hilang duit itu tiba-tiba lupus out of thin air. Bukan. Duit itu masih ada. Cuma duit itu tidak bergerak. Ini saya kata, kenapa kau tak faham ekonomi Saya kata kalau level mentality macam ni, menteri please pray for Malaysia lah. Level menteri air suam, menteri 500 negara, menteri suruh cetak duit sendiri, please pray for our Malaysia. The kind of leaders that we have to manage the country in time of crisis. Oh my God. Apa jenis manusia kerajaan yang kita ada sekarang ini, nak managekan krisis dalam keadaan we have stupid leaders. Stupid leaders. Macam ni. Pemimpin-pemimpin yang stupid. This is basic economy. Now I'm telling you boy. Faizal, ni dengar ni. Pakcik nak cakap. Abang ni nak cakap. Abang ke pakcik, tak tahulah. Abang lah kot. Ni abang nak cakap cerita. Number one, duit itu bukan hilang. Dia bukan duit tu dia songlap macam 1MDB. Bukan duit tu dia songlap macam the fiasco. The Forex fiasco tahun 1992. Bukan. The money is there. Dalam negara ni. Duit itu ada. Duit itu ada dengan tuan. Duit itu ada dengan saya. Duit itu ada dengan orang kaya. Orang ini dekat bank, dekat kedai. Duit itu ada. Cuma sekarang ini, the economy is not moving.
Or rather, the economy is moving slowly. Dia bukan rakyat tu tak ada duit. Tetapi duit tu tak dipaskan kepada rakyat disebabkan economic is going slow. So, printing more money, aku cakap orang putih nanti dia tak faham pula kan. Jadi, disebabkan ekonomi itu slow, bukan duit itu tak ada, duit itu ada. Mencetak lebih banyak duit tidak akan dapat menyelesaikan masalah slow ekonomi itu. Malah, dia akan menyumbatkan lagi ekonomi dan akan devaluekan, mengurangkan nilaian mata wang kita. Sebab wang ni, setiap barang kita ada nilaian dia, ada sandaran kepada nilai. Dia duit fiat itu, fiat money itu, dia tak ada nilai on its own. Dia dipanggil kalau kita belajar ekonomi, nilai muka. Nilai muka duit tu mungkin katakanlah kertas duit RM1, mungkin nilai sebenar duit tu, bukan nilai muka, nilai sebenar duit tu, saya tak ingat term dia apa, tapi nilai sebenar duit tu katakanlah duit RM1 tu, kalau dengan kertas, dengan ink dia, mungkin harga dia 30 sen. Itu nilai kertas. Tetapi nilai muka, nilai yang dicetak itu RM1. Dan duit itu ada di dalam negara kita. Tetapi tidak dipass on kerana ekonomi tidak bergerak. Dia mungkin ada dengan orang billionaire ni, millionaire ni, dengan kedai ni, dengan syarikat ni, mungkin dengan producer ni, mungkin dengan tuan-tuan dan puan-puan yang ada sekarang ini. Tapi sebab kita tak boleh nak berniaga, kita tak boleh nak beli barang, kita tak boleh nak buat apa yang kita nak buat seperti mana yang sebelum ini, menyebabkan duit yang kita belanjakan itu kurang daripada biasa. Ekonomi is slowing down. So sebagai menteri Dek, saya nak cerita, you should think about macam mana cara nak gerakkan ekonomi.